Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, Jawatan Kuasa Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, para imam, para bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, itu ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita menyambung kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali rahimahullah. Dan dalam kuliah yang lepas kita telah menyelesaikan menyebut ataupun membaca masih lagi dalam bab meninggalkan maksiat zahir, iaitu yang lepas kita telah selesai membahaskan perkara yang berkaitan dengan dosa, yang berkaitan dengan lidah. Dengan panjang, ada 8 perkara yang Imam Ghazali sebut dosa yang berkaitan dengan lidah yang hendaklah kita jauhi. 8 perkara ini untuk mengelakkan kita daripada terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masih lagi membincangkan dalam bab meninggalkan maksiat zahir, iaitu anggota seterusnya adalah menjaga perut. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain, maka hendaklah engkau pelihara perutmu daripada memakan yang haram dan yang syubhat, dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal, dan apabila engkau telah mendapatkannya maka hendaklah kau merasa cukup dengan memakannya, dan hendaklah kau berhenti sebelum kenyang. Pertama, Imam Ghazali kata perut kita ni kenalah diisi dengan sesuatu yang halal, dan kita kena jauhi daripada sesuatu yang haram dan juga syubhat. Yang ni kita semua tahulah. Kerana setiap yang kita makan daripada yang haram, daripada yang syubhat, semua ni akan menjadi daging dalam badan kita. Dan Nabi SAW sebut bahawa setiap yang tumbuh daripada punca yang haram, dia akan jadi tempat yang akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia umpama minyak yang berhampiran dengan api, sudah tentu minyak ataupun gas ini akan mudah untuk disambar oleh api. Begitulah daging kita yang tumbuh daripada sumber makanan yang haram ataupun syubhat, diumpama gas ataupun minyak dekat api neraka, dia akan mudah untuk api neraka sambar kita di akhirat nanti. Maka hendaklah kita menjauhi unsur-unsur daripada yang haram dan juga yang syubhat. Dan kalaulah kita ada mempunyai investment dan sebagainya yang mempunyai unsur-unsur yang tidak jelas, yang syubhat, ataupun kita tahu memang dia adalah daripada sumber yang haram, maka hendaklah kita gunakan duit tersebut untuk tujuan manfaat orang ramai. Jangan pula kita pergi ambil sebahagian dan kita sedekah, kemudian kita zakat dan kita guna duit itu. Tak boleh, tuan-tuan. Ayat khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum tu, ambillah sedikit daripada hartamu itu disedekahkan ataupun dizakatkan untuk menyucikannya, itu daripada sumber yang halal, bukan daripada sumber yang terang-terang haram. Daripada kita ambil duit nombor 4D, kena pula tu hari tu nombor jackpot, kena 12,000. Kita kata, Al-Quran kata khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum, ambil sedikit daripada harta tu sedekah untuk menyucikan. Kita pun ambil 2,000, 10,000 kita makan seorang, 2,000 kita bagi kat surau masjid. Itu tak boleh. Sumber yang jelas haram tak boleh. Kalau sumber tersebut haram, kita tak tahu nak belanja kat mana, maka boleh gunakan, ulama kata, untuk manfaat orang ramai. Tak boleh digunakan untuk makan ataupun untuk manfaat persendirian, tak boleh. Contoh,
duit tu kita guna untuk bina rumah asnaf. Tak boleh tuan-tuan. Kerana tu adalah persendirian, digunakan oleh orang tu je dan daripada sumber yang haram. Kang terbakar pula rumah asnaf tu, kena sembah peti ke, anak dia main api ke, tak boleh. Dia nak guna boleh untuk tujuan orang ramai selain makanan. Kalau duit tu haram, kemudian kita nak buat bagi budak-budak tahfiz makan, anak-anak makan, jangan tuan. Budak-budak ni kena bersih, kena menghafaz Al-Quran. Tuan bagi duit tu jadi kan tak ingat-ingat semua ni kan, tak kata-kata semua. Tujuan selain makanan untuk tujuan orang ramai. Contoh, tuan buat jalan raya, ada jalan raya berlubang, tuan buat jalan raya, boleh, yang tu boleh. Tuan ada kawasan, tuan ada jambatan, kampung rosak, buat jambatan boleh. Buat bus stop boleh, buat kursi untuk orang ramai duduk boleh, yang tu boleh. Kerana tidak digunakan oleh seorang tapi digunakan orang ramai. Itu kalau kita ada sumber yang haram. Dan janganlah sekali-kali kita dapat sumber yang haram tu kita gunakan untuk makanan. Jangan tuan-tuan. Tengok, perhati elok-elok anak kita, isteri kita, duit yang kita guna ni, adakah sanggup kita nak bagi anak isteri kita makan daripada sumber yang haram ataupun sumber yang syubhat, daripada punca-punca yang kita ketahui daripada mana kita dapat, yang kita tahu dia daripada jalan yang tidak elok, elakkan. Kerana dia akan membentuk hati dan juga akhlak yang tidak baik dalam kalangan ahli keluarga kita. Dan Imam Ghazali kata, bila dapat yang halal, walaupun makanan itu halal, cukup dengan makan dan berhenti sebelum kenyang. Kerana perut yang kenyang itu mengeraskan hati. Halal bukan kata halal boleh makan sebanyak mungkin, tak boleh juga. Makan yang halal pun Imam Ghazali kata kena makan berhenti sebelum kenyang. Bahkan Nabi SAW kita pun tahu, Nabi suruh makan, berhenti makan sebelum kenyang. Kita selagi tak kenyang, kita tak berhenti makan. Bahkan kenyang pun kita makan lagi kan. Dan jadi budaya orang Melayu memang suka jamu makan. Kita kenyang dah ni, baru makan ni, tapi orang jamu lagi. Nak tolak tak sampai hati, makan juga, makan juga, makan juga. Itu yang kita jadi makin lama makin hilang leher kita kan. Makin lama makin hilang leher. Beli jubah, mula-mula boleh butang collar. Dia punya KPI dia tuan boleh butang collar jubah. Mana kalau masih tuan boleh butang collar jubah yang jenis macam gini, tu KPI dia tanda okey lagi lah leher tuan-tuan tu. Saya tengok kawan-kawan saya ramai beli jubah dah tak boleh nak butang leher. Tu tanda dia leher dia dah hilang tuan. Makin pendek leher dia. Tengok masa muda gambar waktu mula kahwin tu, leher jinjang je, panjang leher tu kan. Sekarang makin lama makin hilang leher dia. Hilang tenggelam leher dia. Dagu daripada 1 jadi 3. Tu tanda kita makan dengan banyak tuan. Lebih-lebih lagi orang surau. Orang surau ni makan kan. Masya Allah. Ni PKP ni kurang sikit lah kita jamuan-jamuan. Tapi kalau tak PKP tuan-tuan, sebab itulah orang jemaah surau kolesterol paling tinggi dia. Dia jadi jemaah kolesterol. Dan kalau tengok kat kampung-kampung saya di Johor, kampung mak nenek saya tu, bila pencen kampung tu selalu orang lelaki dia padam dulu. Yang tinggal isteri-isteri dia. Sebab apa? Bila pencen dia rajin pergi surau, kemudian surau lepas kuliah ada makan. Kemudian kalau Johor lagi ada marhaban lah, ada Maulidur Rasul. Johor pula buat Maulidur Rasul dia selagi, ingat 3-4 bulan ada punya sambutan Maulidur Rasul tu tak berhenti-berhenti. Kadang-kadang kita pelik, ada jemputan Maulidur Rasul lagi? Ni dah bulan berapa dah ni kan? Makan. Kemudian kolesterol naik, apa semua padam. Ni real story tuan-tuan. Kalau Johor, dia lepas raya, bulan raya tu dia ada marhaban. Marhaban dari rumah ke rumah. Kat kampung saya buat. Satu rumah ke rumah. Yang dia bijak sikit, dia buat makan dekat rumah last. Maknanya dia kumpul, satu malam tu mungkin 10 rumah, dia makan kat rumah last. Tapi ada kampung yang dia buat setiap rumah. Dan setiap rumah semua tuan rumah nak jamu yang paling best. Tuan, ni orang ni makan 10 rumah satu, tuan bayangkan satu rumah 10 kali makan, satu malam 10 kali makan. Kalikan dengan 30 hari raya tuan. Masya Allah. Lepas daripada tu semua masuk ke ICU, darah tinggi, kena stroke, macam-macam tuan. Menu pula macam-macam. Ini cerita real story. Saya mungkin pernah cerita juga kat sini. Dulu ayah saya pernah jadi penghulu dekat satu mukim ni. Ada live ni tak boleh sebut kan. Semua pergi situ. Kecuali ayah saya. Dia ada urusan lain, tak pergi. Tuan rumah tu jamu, tak tahulah menu apa dia buat, air apa kan, air kelapa campur apa benda lah, saya pun tak ingat lah apa dia buat. Tuan, semua yang pergi tu masuk ICU tuan. Yang minum malam tu masuk ICU. Dahsyat tak dahsyat kita punya makan ni. Orang negara lain mati sebab tidak ada makanan. Afrika, Syria, musim sejuk ni mereka lapar, tak ada makanan.
di Palestin, bahkan mereka jumpa ada orang yang mati di tengah jalan di Syria baru ni, dalam minggu lepas mereka jumpa ada seorang di Syria mati tengah jalan. Mereka dapati dia mati kerana kesejukan dan kelaparan, tuan. Ni orang negara luar mati sebab tak ada makan. Tapi kita Malaysia mati sebab makan, tuan. Majoriti, kalau selain daripada COVID ni, memang mati sebab makan. Kerana kita Malaysia ni syurga makanan. Tuan, kalau biasa travel seluruh dunia, tak ada tempat yang makanan paling sedap melainkan Malaysia. Tuan nak makanan apa? China, India, Bangladesh, makan Pakistan, makan apa? Semua ada kat Malaysia. Itulah ujian orang Malaysia ni. Sebab tu orang Malaysia ni kadar obesiti dia agak tinggi di Malaysia, agak obesiti. Dan saya tengok security rumah saya, Pakistan. Datang Malaysia awal-awal dia kurus. Cakap Melayu pun tak pandai. Bila pandai cakap Melayu, boncit perut dia sekarang. Umur baru 24. Kenapa? Kerana Malaysia ni makanan dia sedap. Ni ujian untuk orang Malaysia. Tuan-tuan tengoklah mana-mana warga asing kan, security ke apa. Datang Malaysia, tuan-tuan tunggu dia 3 tahun lagi. Boncit perut dia. Kampung dia tak merasa makan begitu kerana kerja keras. Ini makan kerja relax, tuan-tuan. Lagi kalau tuan-tuan kerja pegawai kerajaan kan. Sebab tu kadar obesiti, tuan-tuan, Malaysia paling tinggi kat mana? Dalam Malaysia ni, negara orang obesiti dah, orang Malaysia ni orang gemuk. Termasuklah yang cakap ni. Kemudian paling tinggi obesiti kat mana, tuan-tuan? Paling tinggi Putrajaya, tuan-tuan. Dia punya Kementerian Kesihatan tu. Paling tinggi obesiti, kadar tinggi Putrajaya. Sebab apa Putrajaya? Kerja kerajaan, tuan. Pagi makan, mesyuarat makan, tengah hari makan, mesyuarat petang makan lagi, balik makan lagi kan. Maka tak peliklah obesiti. Bukannya lepas makan tu pergi pasang mosek ke, pergi simen apa, plaster rumah ke apa, tak ada. Kita duduk depan komputer, duduk dekat kaunter, memang tak ada makna ya tenaga tu digunakan. Maka tu Imam Ghazali kata, makan banyak ni walaupun halal, dia mengeraskan hati dan menumpulkan akal dan memberatkan anggota berbuat ibadah. Hati keras. Dia tak berapa kesian korang. Dia tengok orang susah, dia tak berapa rasa sedih. Kerana dia tak pernah rasa susah pun, dia rasa kenyang. Dia rasa tak ada apa pun. Orang susah ni. Bahkan saya pernah cerita dekat sekolah, saya ceramah kat sekolah, dekat budak-budak sekolah Putrajaya. Kita cerita pasal negara-negara yang kita pernah lawati. Kita tengok budak dekat negara lain lapar dan sebagainya. Dia tak percaya. Dia kata, ada ke orang tak makan? Dia kata, yalah, kerana mereka membesar dengan sentiasa ada makanan dekat rumah, peti sejuk, sentiasa penuh, tak pernah rasa susah. Hingga dia tak tahu ada orang lapar dan tak makan. Begitu juga kita, kalau kita ni hidup sentiasa senang, sentiasa fikir lepas ni nak makan apa, kita bukan masalah tak ada makanan, tapi kita fikir masalah kita nak makan apa, tuan. Kalau tuan kat pejabat kan, tengah hari kita fikir nak makan kat mana. Ini dah makan, ini dah makan, ini dah makan, tak tahu nak makan apa. Sedangkan negara lain tak tahu nak makan apa. Apa nak makan tu tidak ada. Maka bila banyak makan ni akan menyebabkan hati kita keras, kita tak simpati pada orang miskin kerana kita tak pernah duduk dalam keadaan dia, kita tak simpati kepada orang yang berada dalam keadaan susah, teraniaya, kita tak rasa hati kerana hati kita sudah mula keras. Kita susah nak menangis, kita susah nak menangisi dosa kita, kita rasa kita tidak buat apa-apa pun, kita rasa kita tak buat dosa sedangkan hati kita dalam keadaan keras dan menumpulkan akal. Ini untuk orang yang belajar. Sebab tu untuk orang yang belajar perlu memperbanyakkan puasa. Kerana kalau banyak makan, akal akan jadi lemah, automatik. Bahkan dari sudut sains pun, kenapa akal kita lemah? Kerana oksigen akan banyak digunakan untuk proses makanan dalam perut. Sepatutnya oksigen tu digunakan untuk proses otak kita ni berfungsi dengan lebih baik. Kerana darah kita ini di dalam tu bawa hemoglobin kan, oksigen tu bergerak. Tapi oksigen ni tak digunakan untuk kepala kita, digunakan untuk perut kita, proses makanan. Maka otak kita kekurangan oksigen untuk proses pada waktu tu, maka menyebabkan kita jadi bebal, jadi lembab, lambat pick up, tuan-tuan. Orang cakap 3-4 kali tak faham, 3 kali tak faham. Kerana memang jadi lambat pick up. Dia punya RAM dia tu kena tukar jadi 8 gig. Dia masih pakai Windows lama lagi kepala dia tu. Orang dah pakai M1 chip dia duduk pakai Windows 95 lagi, tuan. Yang gedek tak faham lagi. Kenapa? Kerana oksigen tu dah. Sebab tu tuan, bila kita makan banyak, kita akan menguap. Menguap tu apa? Menguap tu sebab apa dia menguap? Sebab dia nak sedut oksigen. Kan? Orang menguap, dia sedut ke dia buang udara? Dia sedut udara kan? Menguap. Sebab apa badan kita automatik nak sedut udara? Sebab kita dah kurang oksigen, sebab oksigen dah digunakan banyak dalam perut. Maka sebab tu kita menguap bila banyak makan. Dan sebab itulah Imam Ghazali kata jangan kita makan banyak, kerana bila kita makan banyak kita akan jadi lembab, jadi malas nak beribadat, memberatkan anggota daripada membuat ibadat.
mencari ilmu, bahkan perut yang kenyang itu menguatkan syahwat dan membantu tentera syaitan. Orang yang banyak makan bererti dia banyak mengikut syahwat. Kerana makan ni dia keinginan juga sebenarnya. Tuan-tuan jangan nampak syahwat ni kahwin je, benda-benda gitu. Syahwat ni apa sahaja yang kita ikuti nafsu tu melampau. Tu syahwat lah, kehendak syahwat. Nafsu ni ada yang baik dan ada yang buruk. Dan nafsu ni kalau tak ada pun payah juga kita. Kerana kita memerlukan nafsu. Nafsu ni keinginan. Nak makan. Nafsu nak membeli barang. Nafsu nak berhibur dan sebagainya. Itu semua nafsu. Boleh diikuti tetapi jangan yang haram dan jangan sampai terlalu banyak. Nafsu makan. Tak ada nafsu makan sakit pula. Tak selera makan. Itu tak ada nafsu makan lah maknanya. Kuah kering, orang ulu apa pun tak nak, orang ulu makanan pun tak nak, roti nasi Arab pun tak nak, roti canai pun tak nak, nasi lemak pun tak nak, yang goreng pun tak nak. Dia tak ada selera makan, tak ada nafsu makan. Maka dia akan menyebabkan badan sakit pula. Tak ada begitu. Tapi kalau diikuti pula nafsu makan, lepas makan, makan tak ada pantang langsung. Tak ada kira kalori ke, tak ada kira gula ke, tak ada kira apa ke, kolesterol ke apa, semua dia bantal. Dia kata selagi sihat makan. Tapi buat begitu panjanglah, cerahlah masa depan dia ke hospital tuan-tuan kalau tak jaga begitu. Kena jaga juga, kena kawal tuan-tuan kita punya makan kita, berapa banyak kita makan. Kalau kita dah makan sedikit tu cukuplah, tak perlulah kita makan banyak sangat. Kita makan tuan-tuan sedap dekat lidah je. Sedap dekat lidah. Lepas tu masuk perut dia tak ada rasa apa pun. Dia sedap dekat sini je. Maka kalau kita boleh kawal makan kita, kita akan menjadi orang yang lebih suci. Sebab tu puasa ni dia menyucikan jiwa, membersihkan hati, melemahkan syahwat, menyebabkan kita bulan Ramadan boleh beribadat banyak. Kerana kita puasa pada siang tu. Dengan syarat buka jaga makan. Buka bantai macam biasa, sama juga, dia tak boleh ibadat juga. Kerana punca dia adalah makanan ni tadi. Walaupun dia halal, tapi dengan terlalu banyak, dia akan menyebabkan kesan-kesan sampingan yang lain. Termasuk kesan daripada buat ibadat, lebih-lebih lagi kesan kepada kesihatan. Kerana kebanyakan penyakit punca daripada perut, daripada apa yang kita makan. Oleh itu, mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam, dan berbuat ibadat atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membuat suatu binaan di atas longgokan sampah. Mencari makanan halal tu kita tahu semua wajib, dan membuat ibadat atau mencari ilmu dengan makan makanan haram. Dia mencari ilmu, tetapi dia makan makanan haram. Maknanya dia buat ibadat ataupun cari ilmu atas makanan-makanan yang haram. Maka Imam Ghazali kata dia seolah-olah membina suatu binaan di atas longgokan sampah. Maksudnya benda tu satu benda yang sia-sia lah. Kalau kita bina bangunan dekat tempat pelupusan sampah, bangunan tu bila masa runtuh. Kerana satunya foundation dia tak kuat, sampah bukannya kuat. Keduanya dia sesuatu yang busuk dan mengejikan. Tak sesuai untuk orang yang buat amal ibadat, tetapi dia makan makanan yang haram. Datang masjid makan, datang masjid macam biasa, semua buat amal ibadat macam biasa, tapi hidup dia penuh dengan rasuah, makan sumber-sumber yang haram. Nabi sebut bahawa ada orang yang berdoa kepada Tuhannya, Ya Rab, Ya Rab, menangis, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak memperkenankan doa dia. Kerana apa? Kerana ta'amu haram wa syarabu haram, dia ni makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, wa libasu haram, pakaian daripada sumber yang haram. Maka apa yang lebih layak untuk dia ni adalah disambar oleh api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, nampak? Jangan pandang rimbih benda-benda yang haram ni daripada sumber yang batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tuan mau tahu jalan batil macam mana? Ada orang yang dia nampak macam Islamik tapi dia buat kerja yang batil. Tipu orang umrah, tipu orang kawan sana sini, kata duit ni duit itulah, buat investment lah apa. Kesian duit EPF haji tu baru beri pencen dapat duit ratus ribu, duit tu pergi invest, percaya kawan kena tipu. Ini semua bil batil. Makan duit orang dengan cara yang batil dan akan menyebabkan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju. Ini daripada pandangan orang tasawuf. Mereka nak meninggalkan dunia daripada hati mereka, nak menjauhkan dunia hati mereka. Mereka cuba untuk hidup dengan cara yang minimum, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Para sahabat dan Nabi ini, mereka boleh untuk kejar dunia.
Kerana mereka ada kelebihan. Nabi SAW kalau doa, Nabi kata aku boleh tukar Bukit Uhud menjadi emas. Tapi Nabi SAW tak buat begitu. Sedangkan Nabi ni Allah Ta'ala bagi kekayaan, kunci kekayaan dunia ni di atas tangan dia. Boleh dia nak buat apa saja. Tapi Nabi hidup dengan cara yang minimum. Begitu juga dengan sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Mereka hanya ada beberapa pakaian sahaja. Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, baju terbaik dia pun macam Nabi SAW bertampal. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab nak jadi khatib, ketika dia jadi Amirul Mukminin, orang ramai tunggu dia. Jadi khatib tak sampai-sampai. Amirul Mukminin Umar tak sampai-sampai. Tak lama lepas tu, lewat sedikit dia sampai dengan baju yang basah. Kemudian dia khutbah, habis solat Jumaat orang tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa datang lambat? Dan kenapa baju ni basah, jubah kau pakai ni basah? Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku ada baju satu ni je. Tadi kotor, sudah sembahyang Jumaat. Maka aku terpaksa basuh kejap dan aku datang sini. Lambat tu sebab aku basuh dulu baju ni. Dan aku datang sini jadi imam sembahyang Jumaat. Tuan bayangkan, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab yang menguasai wilayah Islam yang besar, kerajaan Parsi jatuh di tangan dia tuan zaman tu. Tapi hanya mempunyai baju sehelai saja zaman tu tuan. Bayang, kita jubah ada berapa helai. Buka almari tu macam-macam warna dia, biru, kuning, macam pencil box color lunar tu. Ada jubah kita koyak? Tak ada tuan-tuan. Ada tak? Tak ada. Koyak kita tak pakai dah, kita beli baru. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dan Nabi SAW pakai pakaian begitu. Inilah yang diikuti oleh mereka yang meneruti jalan tasawuf, jalan sufi. Mereka cuba untuk meninggalkan dunia daripada hati mereka, mengasingkan dunia daripada hati mereka, supaya mereka tidak terlalu cintakan dunia. Kerana bila terlalu cintakan dunia, akan menyebab hilangnya cinta kepada akhirat. Dia tidak boleh, agak mustahil dalam satu hati dia mencintai akhirat, dalam masa yang sama dia mencintai dunia. Mustahil. Dia tidak akan boleh berhimpun dua perkara tersebut dalam satu hati, tak boleh. Mana kalau kita nak tumpu pada akhirat, dunia ni dia akan ringankan sedikit. Bukan tinggal terus, tapi kena ringankan sedikit. Kerana kalau orang yang meletakkan, kaya tak salah, tapi jangan letakkan dunia dalam hati, kaya masalah. Letakkan dunia dalam hati itu yang menjadi masalah. Kaya tidak ada masalah, sahabat-sahabat kaya. Bahkan ada pendapat-pendapat ulama' kata sahabat-sahabat ni, harta mereka seperti Abu Bakar, seperti Uthman, seperti sahabat-sahabat lain, mereka ni kaya, jumlah mereka ni bilioner sebenarnya. Dan mereka gunakan harta mereka tu, kekayaan mereka untuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah. Sebab itulah perjuangan Islam boleh hidup waktu tu. Mereka boleh infak ratusan kuda, ratusan unta, pakaian besi ketika peperangan. Dengan kekayaan yang mereka ada, mereka tak kedekut tuan-tuan. Tu tanda mereka kaya tapi tak letak dunia dalam hati. Kita ni dah lah tak kaya, tapi cinta pula dunia letak dalam hati tuan-tuan. Bila kita terlalu sayang sangat satu benda, kadang selipar hilang pun kita sedih sampai satu hari. Itu tanda kita mencintai selipar tu, dan selipar tu taklah hati kita. Pada selipar ni sepatutnya duduk atas lantai kan. Kadang pergi masjid, dah buat macam mana selipar baru beli. Bukan Adidas pun, Asadi je. Lainlah Adidas harga 200 tu, Asadi je. Buatan pun gombak belakang ni je. Hilang dia. Hilang, dia kata. Sembahyang Jumaat baru pakai 3 hari hilang. Termenung kat office sampai ke petang. Menung, tak boleh buat kerja. Kenapa? Hilang selipar sembahyang Jumaat. Daripada lepas sembahyang Jumaat tu sampai ke clock in, clock out, keluar tu termenung. Padahal selipar je. Benda nak jadi, kita anggap tu bukan rezeki kita, hilang, tak apalah. Jangan terlalu sayang sangat benda begitu, hilanglah. Katakanlah kalau ada benda-benda yang kita sayang hilang, jangan kita sampai, kenapa ni hilang sayangnya benda ni, aduh benda ni dulu beli, aduh. Jangan begitu tuan. Tu tanda kita dah mula mencintai, kita letak benda tu dalam hati. Dia terkesan dalam hati kita. Kalau hilang, hilanglah. Kalau bukan rezeki kita, bukan rezeki kita lah. Jangan begitulah. Adalah tak kaya, mudah letak dunia dalam hati tuan. Berat kita begini. Imam Ghazali kata, apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar, dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar, dan engkau mampu meninggalkan kelazatan gulai, maka pasti makanan yang halal cukup bagimu. Maksudnya kalau kita ni boleh hidup dengan cara minimum, pakai tak maksud dia kalau dulu mereka pakai pakaian kasar ni, kalau kita translate dengan dunia kita hari ni, tak pakai pakaian branded. Kerana pakaian branded ni mahal kan, dan dia kualiti kain dia sedap sikit lah kan. Kita boleh pakai baju apa saja, murah, beli kat pasar malam, beli kat uptown, baju yang beli kat
pasar borong Selayang ke kalau dia jual baju. Kita baju yang kita rasa macam okey, seluar jean pun kita beli. Ada orang yang beli seluar jean sampai 300-400, kepala kain lah, kepala air lah, apa benda macam-macam dia punya ni lah. Nak cari label kat sini lah, seluar vintage lah, seluar sampai 300-400. Mungkin tak salah, terpulang lah tuan-tuan nak beli. Tapi kalau kita boleh pakai seluar jenama daripada China, beli daripada Shopee tuan-tuan, dan apa sahaja yang kita boleh pakai lebih kurang kan, kita rasa macam okey je, tak ada masalah pun. Kita pakai untuk tutup aurat, bukan untuk impress orang. Kita orang ni kadang dia pakai yang branded ni untuk dia, bukan kerana dia keselesaan sangat, tapi dia nak tunjuk pada orang, aku ni pakai ni made in China juga. Memanglah brand tu mahal. Kilang dekat ni, kilang baju ni dua je biasanya, China, Bangladesh. Kerana memang dua ni tempat fabrik biasanya. Jaranglah baju buat daripada tempat lain. Tuan pergi Mekah pun, di jubah made in China juga tuan. Bukan buat made in Mekah pun. Pakai dengan apa yang ada, sekadar apa yang ada. Dan dia kata sehelai. Dan memang menjadi kebiasaan orang dulu, pakaian mereka tak banyak. Bahkan saya pergi ke Afghanistan, orang Afghanistan ni yang duduk kampung ni, biasa mereka ada 1 atau 2 helai baju je biasa. Hidup mereka minimum, duduk kat kawasan rumah yang buat daripada tanah. Satu kampung ada 2 perigi air. Baju pun baju tu lah pergi kerja, baju tu lah tidur, baju tu lah ni. Mungkin mereka ada 2 helai, 3 helai. Mereka kehidupan mereka minimum. Saya fikir kalau mereka ni waktu Dajjal muncul, mereka tak berapa terkesan sangat mungkin. Kerana mereka hidup dalam keadaan yang memang tak ada masalah pun dengan dunia. Hidup apa yang ada. Kita ni kalau jadi macam itu, mungkin terkesan kepada kita kan. Baju, kalau kita pergi mana-mana pun baju, Masya Allah. Berapa kali kita beli baju setahun tuan-tuan? Berkali-kali kan. Berkali-kali. Saya kata diri saya sendirilah, berkali-kali. Kadang-kadang tak ada kerja, scroll Shopee. Shopee ni bahaya tuan. 9, 9, 10, 11, 11 ni 12 pula ni. Dia kata free shipping lah apa. Kita pun tengok cantik juga baju Melayu ni kan. Tengok. Klik lah. Klik tak rasa sampai. Tu tak bagus juga tuan-tuan. Kerana kita kadang-kadang pakai baju tu tak pakai sangat pun. Hidup biar pakai apa yang minimum saja. Ataupun dia kata makan dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar. Maksudnya makan apa yang ada je, tak memilih makanan. Makan apa yang ada, tak memilih makanan. Ada orang yang terlalu memilih makanan. Kita pun payah nak ajak dia pergi makan kan. Ini kambing tak makan, ayam tak makan. Bukan sebab sakit, tapi sebab mengada-gada. Ikan laut, ikan sungai tak makan. Apa benda yang kau makan sebenarnya? Friskies. Itu tak makan, ini tak makan. Susah kadang kan. Cerewet sangat. Air ni tak boleh, mamak tak boleh. Nak kena makan restorannya ada lagu-lagu dung. Lagu-lagu gitu pun nak makan. Kedai ada aircon pun nak makan. Mengada-ngada kan. Ketuk orang terompas surau pun tahu. Susah. Mana dia menyusahkan diri dia sendiri dan orang pun tak suka. Dia meletakkan syarat yang terlalu tinggi untuk dimakan. Sedangkan orang yang bahagia tu boleh tidur di mana aja, letak bantal, letak kepala kat surau pun boleh, letak atas bus stop pun boleh, kat dalam kereta pun boleh, tengah kuliah pun boleh, khutbah Jumaat pun dia boleh tidur, kat mana-mana pun dia boleh tidur. Tak kira hotel apa, hotel 5 bintang ke, hotel tak ada bintang, tak bintang ke, dia boleh tidur tuan-tuan, tak ada masalah. Dan dia boleh makan apa aja. Orang ulu apa dia makan? Roti ke, roti gardenia ke, roti apa ke, jadi halal lah. Roti canai ke, air teh tarik ke, air kosong ke, apa dia boleh makan. Ini orang yang paling bahagia dan dia boleh hidup dengan cara yang minimum. Ini yang ulama-ulama tasawuf tekankan. Untuk kita hidup dengan keadaan yang paling minimum dan kita tak terlalu memilih dalam kehidupan kita. Jangan terlalu kita meletakkan standard. Makan, air, tak minum air Sea Master ni. Rasa macam air pipe. Mesti air apa yang mahal tu? Evian kan? Sampai satu botol tu RM9 ke apa kan? Payah tentang gitu kan. Payah lagi untuk itu. Minumlah apa aja. Asal dia bukan air pipe betul, sudahlah. Kalau tuan-tuan boleh minum air pipe pun bagus lah. Asal tak sakit perut. Susah nanti kalau kita hidup dalam keadaan susah. Maka kalau kita boleh hidup begitu, maka makanan benda yang halal ni cukup untuk kita. Kerana kita boleh hidup minimum. Kerana yang halal ni sikit berkat cukup untuk kita. Kerana orang yang selalu jadi makan yang haram ni adalah dia sentiasa tak cukup nak hidup dia. Apa yang ada rezeki pada dia, yang halal tak cukup bagi dia. Maka dia mencari-cari sumber yang lain hingga terjebak kepada benda yang haram, dari sumber-sumber yang haram, maka dia makan daripada sumber-sumber yang haram. Maka sebab itulah tuan-tuan, cubalah hidup dalam keadaan minimum. Pepatah ayah saya, dia kata, ada duit, buat cara ada duit, tak ada duit, buat cara tak ada duit. Ada duit, kita makanlah tempat yang sedap, tak ada duit, duduk je lah rumah, makan je lah nasi dengan telur goreng kan.
buat secara minimum. Jangan bila tak ada duit pun kita buat macam ada duit juga. Kita pinjam orang, kita tipu orang dan sebagainya. Kita tak cukup hidup kita, maka menyebabkan kita tidak berkat dan akhirnya kita makan benda-benda yang haram. Harta yang halal itu sebenarnya banyak. Dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Bahkan memadalah bagimu bahawa engkau menghindari apa yang telah engkau kenal pasti bahawa harta itu adalah haram. Atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah sabit pada harta tersebut. Mudah untuk cari yang halal. Tak adalah sampai kita kena periksa daripada mana duit tu orang bagi kita datang. Contohlah tuan-tuan, ada orang bagi duit pada tuan-tuan. Tuan-tuan kerja potong rumput rumah dia. Tuan-tuan kerja potong rumput rumah dia. Ambil upah, kemudian dia bagi tuan-tuan duit. Tuan-tuan sampai tak payah tanya, tuan duit ni daripada mana? Tuan kerja apa? Mana tuan dapat duit ni? Tak perlu tanya sampai begitu tuan-tuan. Boleh-boleh nak bagi duit, tapi tak bagi duit. Buat kerja free je kan. Tak perlu sampai kita tanya, tak perlu sampai kita periksa detail. Bila sampai kepada kita, walaupun duit tu daripada sumber dia mencuri, tapi kita tak tahu, bila sampai pada kita, dia tetap halal tuan-tuan. Tetap halal. Kerana pada kita halal, yang curi tu dia, yang haramnya dia, bukan kita. Tetapi ulama-ulama tasawuf tetap menjauhinya. Kalau kita tahu, dia ni memang kerja dia, siang, dia kerja McD, malam dia kerja pencuri. Kita tahu. Dia ni malu masuk kena tangkap balai banyak kali lah. Pergi balai Selayang pun nampak muka dia wanted polis. Kita tahu memang dia ni memang kaki curi barang. Jadi kita memang kenal dia, maka kita kena jauhi daripada dia. Itu kita. Tapi kalau orang biasa kita tak tahu dia kerja apa semua daripada mana sumber dia dapat, dia bagi duit pada kita sebagai upah tugas yang kita buat untuk dia dan sebagainya, benda tu adalah halal bagi kita. Tak perlu sampai kita periksa terlalu teliti. Seperti mana dalam bab najis juga, benda yang kita nampak Islam ni mudah. Benda yang kita tak nampak, tak najis, tak ada najis, tak najis lah. Walaupun ada najis kat situ, tapi tak nampak. Dia jadi maknawi, benda tak nampak kan. Kalau betul kita nak sampai periksa begitu, payah tuan-tuan. Duit kita pun payah duit kita. Duit yang kita pakai ni, duit ni paling kotor kali tuan-tuan. Benda yang paling kotor kali. Duit, telefon. Kotor tuan-tuan. Balik bersih telefon ni. Ni lagi kotor daripada mangkuk tandas tuan, handphone ni. Kuman dia. Sebab kita pegang macam-macam, pegang ni pegang handphone, pegang macam handphone. Duit kita begitu juga. Duit kita pergi pasar Selayang, ambil duit tu, kita tak tahu duit tu circle daripada siapa. Tetap orang jual babi, orang tokek kedai runcit yang kita beli gas dengan dia tu, pagi tu dia pergi beli babi kat pasar. Dia beli babi, duit tokek babi, bungkus-bungkus basah-basah dah babi tu bagi kat dia. Dia pula bawa pergi kedai dia, kita pula tukar baki beli gas, duit lebih tu dibagi kat kita pula. Ikutkan duit tu ada babi tapi tak nampak, kita tak tahu. Tak ada, tak payah. Begitu juga dengan sumber yang haram. Sampai kita bersih. Tak perlu kita cari itu. Maka Islam ni mudah. Kalau ada pun kita tidak dipertanggungjawabkan atas perkara tersebut, atas dosa dia buat oleh waktu. Mudah tuan-tuan. Benda yang halal, al-halal bayin wal haramul bayin. Benda yang halal tu terang, yang haram pun terang. Mudah untuk kita beza. Jangan kita yang buat pening kepala. Yang di antara dua tu syubhat tu, lebih baik kita jauhi kalau kita tak jelas. Baik. Adapun harta yang sudah nyata, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Nyata haram, terang haram. Dan harta yang disangkakan haramnya dengan beberapa tanda, maka ialah seumpama harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya. Raja-raja yang zalim, rampas duit orang, ambil harta orang dan sebagainya. Kita tahu, kemudian dia bagi duit kepada kita. Kita tahu raja ni memang tak ada duit. Duit dia semua yang haram. Bukan raja Malaysia lain zaman dulu-dulu. Pegawai dia semua jahat-jahat. Tak boleh ambil duit daripada dia. Kita tahu daripada duit ni adalah zalim. Dia ambil harta orang daripada batil. Ataupun harta orang-orang yang tidak ada pekerjaan, kecuali hanya meratap orang mati. Ini orang yang ambil upah menangis tuan. Di setengah negara, ada orang yang bagi upah menangis. Nak bagi sedih. Dia tak kerja, tak ada kerja lain. Dia kerja dia tunggu kat masjid, orang datang, ada orang meninggal, kemudian orang bagi duit kat dia. Kalau kita ni orang bagi upah sembahyang jenazah, tak apalah, bagus. Ni upah tolong menangis. Dia tak kenal pun siapa yang meninggal tu. Lepas menangis 20 minit ke bumi dapat duit. Benda haram, tak boleh. Ataupun orang yang buat benda khurafat. Kita tahu bomoh-bomoh yang buat benda khurafat kan. Memang dia bukannya perawat Islam tu lain cerita. Ni memang bomoh. Kita pun tahu. Tengok dia ni pun dengan muka dia macam menakutkan sekali kan. Dan kita pun tahu dia ni memang bomoh. Rumah dia ada tengkorak, ada lilin, ada kain kuning, ada macam-macam rumah dia. Macam tengok cerita tu, kita pun tahu dia ni memang sumber income dia daripada buat kerja begitu. Haram tuan-tuan kita ambil duit dia. Kerana kita tahu dia bersumber yang haram. Jelas.
Ataupun daripada orang yang buat benda-benda khurafat. Banyak tuan. Kat Malaysia ni tak ada, kat negara lain ada. Yang dia tunggu kat masjid, buat benda khurafat, terbayar kat dia, menilik nasib dan sebagainya. Haram untuk kita ambil daripada orang begini. Atau menjual arak. Bisnes dia tak ada bisnes lain, memang bisnes arak. Tokek Carlsberg. Haram juga, jauhilah daripada dia. Daripada dia ambil duit daripada dia. Dan bermuamalah dengan cara riba atau berjual beli seruling dan alat-alat muzik seumpamanya, maka siapa yang telah engkau ketahui secara pasti bahawa kebanyakan hartanya adalah daripada sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil daripada tangannya walaupun boleh jadi halal adalah haram, kerana itulah yang ghalib pada zan, kesangkaan, pada kebiasaan yang begitulah. Mana kalau kita tahu orang ni dia ni memang semua pendapatan dia haram, kita tahu dia membuat kerja haram, maka kita jauhilah ambil duit dia. Kerana kita ambil tu, Imam Ghazali kata boleh jadi haram, dan dia sebenarnya bukanlah kepada kita bertanggungjawab atas haram punya benda tu, tapi nak dijauhi supaya ia tidak memberi kesan kepada hati kita. Dia akan memberi kesan kepada hati kita, tak nak. Sebab tu jelas haram. Kita tahu daripada semua yang haram. Dan kita memang nampak benda tu, dia ni buat benda tu. Dan kita ambil juga dan kita guna juga untuk makan. Dia akan memberi kesan juga kepada hati kita. Walaupun bukan kita yang buat benda haram tu. Ni yang kita nak jauhi. Kerana bila start bagi kesan pada hati, dia akan menyebabkan malas ibadat, payah untuk baca Quran, susah untuk buat amal soleh dan sebagainya. Akhlak kita jadi buruk kerana kita dah ada sumber yang haram dalam badan kita. Di antara harta yang jelas haram ialah harta wakaf yang dimakan tidak mengikut syaratnya. Orang wakaf harta, dia pergi sapu pula, dia makan. Ni ramai. Dan orang gini bukan tak faham agama pun, duduk dalam serka wakaf juga. Serka wakaf, orang yang menguruskan harta. Mana ada Mak Gian yang mengurus harta wakaf, tuan-tuan? Ada tuan-tuan tengok masuk pejabat wakaf, ataupun dia ni jaga wakaf, dia ni tengok dengan tangan penuh dengan kesian injection, kemudian mata pun separuh gitu. Kemudian kita cakap pun ya tak ya. Mengurus wakaf, mengurus wakaf. Rumah kat mana? Tepi coket tu je, baring kat situ je, atas Rabah. Orang wakaf tak gitu, tuan-tuan. Orang wakaf ni wakaf lah, orang yang mengurus wakaf selayaknya lah kriteria dia. Tapi siapa yang menyalahgunakan harta wakaf daripada zaman Imam Ghazali lagi? Orang-orang yang duduk dalam circle agama juga. Bukan tak faham, dia faham, dia tahu. Tapi dia juga yang menyalahgunakan harta tersebut. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji. Dengar ni. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus untuk penuntut ilmu dalam sebuah madrasah. Orang hantar kat madrasah tahfiz untuk budak-budak yang sungguh-sungguh hafaz Quran, supaya mereka mudah hafaz Quran. Memudahkan mereka, tak perlu cari makanan sampai kat bagi barakat, bagi jalan apa semua, bagi makan. Tapi kita duduk kat madrasah belajar main-main, hafal Quran main-main. Imam Ghazali kata haram. Kerana orang infak makanan tu untuk kita belajar, untuk orang sungguh-sungguh, tapi kita duduk madrasah main-main. Setahun berapa juzuk? Setengah juzuk Ustaz setahun. Setengah juzuk ataupun dia belajar main-main, bukan tak nak apa dia main-main. Tu maka Imam Ghazali kata haram dia makan, kerana dia tak selayaknya. Sepatutnya dia kena sungguh-sungguh baru dia layak makan makanan tu. Makanan tu tak sesuai untuk dia. Dan sesiapa yang mengerjakan maksiat, maka akan ditolak segala persaksian syahadahnya. Dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf, daripada yang khusus untuk mereka. Contohnya untuk madrasah, untuk orang yang belajar tasawuf, untuk orang yang duduk dalam satu komuniti orang tasawuf ni, orang bagi makan untuk dia tapi dia bukan ahli tasawuf. Samalah untuk kita ni, orang bagi untuk tujuan suatu tapi kita bukan buat suatu pun kat situ. Maka haram untuk kita ambil. Kerana bukan atas niat yang sebetulnya untuk kita. Contoh tuan-tuan, kita ni kena jaga juga. Orang bagi makan tahlil untuk yang buat tahlil arwah ayah dia. Kalau dia niat tak ada niat saja, tak apa, dia memang sedekah kat surau, dia kata kan. Tak apa, sedekah makan siapa boleh ambil. Tapi kalau dia kata ni untuk yang buat tahlil arwah ayah saya, tak. Kita tak buat tahlil pun ayah dia. Kita datang mula kita makan. Benda ni pun sesuatu yang boleh dipersoalkan juga. Sebab tu kalau kita datang isyak kemudian bukan makanan, lebih baik kita hindarkan. Takut dia tidak sampai kepada tempat. Takut. Mungkin boleh jadi haram, mungkin boleh jadi halal. Wallahualam, kita tak tahu atas niat orang tu, siapa yang terima tu waktu tu. Kalau dia kata untuk orang surau, tak apa, orang surau. Tapi kalau dia kata khas untuk yang buat tahlil ayah dia, maka niat tu kena tunaikan kepada mereka yang buat tahlil saja. Seperti mana yang Imam Ghazali sebut tadi, untuk apa yang telah diniatkan. Dan telah kami sebutkan keterangan yang luas
tentang harta syubhat, halal dan haram dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka hendaklah engkau merujuk kesan, kerana mengetahui cara mencari harta yang halal ini adalah wajib, dan mencari harta yang halal itu adalah wajib seperti wajibnya engkau sembahyang 5 waktu. Cari makanan yang halal wajib, maka nak tahu macam mana cari rezeki yang halal yang wajib, kena belajar ilmu. Belajar ilmu jadi wajib juga. Mal la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tak menyempurnakan wajib melainkan dengan buat suatu tu baru sempurna yang wajib, maka belajar juga yang tu. Maka nak tahu makanan halal tu bagaimana, kerana makanan yang halal tu wajib, nak tahu macam mana kena belajar, tu wajib juga. Belajar macam mana nak tahu halal dan haram. Dan kalau kita terlibat dalam suatu perniagaan, kita kena tahu dari sudut syariat yang benda tu. Kalau kita berniaga emas, tuan-tuan kena tahu muamalat emas ni halal haram dia macam mana dia boleh jadi riba dan sebagainya, macam mana tuan-tuan kena faham semua ni. Baru tuan-tuan boleh berniaga emas. Tuan-tuan jangan main berniaga je, tuan-tuan tak tahu macam mana dia boleh jadi riba ziyadah bertambah, tuan-tuan tertunda, tuan beli emas, tuan jual esok, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan tak ada ilmu mengenai berniaga emas, boleh jadi haram tuan-tuan. Maka biar kita tahu betul. Katakanlah kita ni buat bisnes online, kena tahu syariat macam mana bisnes online ni, apa yang halal, apa yang haram. Tuan-tuan buat investment dan sebagainya, tuan-tuan kena tahu dari sudut syariah apa yang halal, apa yang haram dan sebagainya, baru tuan-tuan boleh buat. Wajib bagi tuan-tuan untuk belajar kalau dah tuan-tuan terlibat dalam bisnes tersebut, kerana untuk mengelakkan tuan-tuan terjebak daripada yang haram. Kadang-kadang orang kita dah masuk dulu, baru dia tanya. Saya kalau orang ajak apa, saya tanya siapa penasihat syariah dia, apa dia punya ni guideline syariah dia. Kita nak tengok dulu company ni siapa, apa semua, baru kita yakin. Kalau tak, tuan-tuan jangan. Kita takut kita dah buat suatu, benda tu akan datangkan untung pada kita, tapi sebenarnya daripada sumber yang haram, kerana atas kejahilan kita tak tahu macam mana. Tuan-tuan cryptocurrency, tuan-tuan buat forex ke, tuan-tuan buat apa ke, tuan-tuan kena tahu dari sudut hukum dia dulu, barulah tuan-tuan boleh terlibat, kerana dia adalah daripada sumber untuk mendapatkan rezeki. Kena tahu benda tu. Kemudian yang kelima, anggota zahir yang perlu dijaga daripada maksiat adalah menjaga kemaluan. Maka hendaklah kau menjaga kemaluanmu, kata Imam Ghazali rahimahullah, daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau jadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau apa yang mereka miliki daripada hamba jariah, maka mereka tidak tercela. Maknanya kemaluan ni atas yang berhak saja, iaitu pasangan kita, suami ataupun isteri, ataupun yang dulu mereka, apa yang mereka miliki daripada hamba sahaya. Kerana dalam Islam hamba ini boleh dijadikan seperti isteri, cuma orang lelaki ke atas hamba wanita sahaja. Dalam syariat orang perempuan kalau dia ada hamba lelaki dia tak boleh. Dia cuma boleh orang lelaki ke atas hamba wanita. Tapi hamba dah tak ada hari ni. Tuan-tuan jangan buat perangai pula. Kata ini hamba saya, tu bukan hamba. Orang gaji bukan hamba tuan. Kalau tuan nak orang gaji, tuan pergi kahwin orang gaji tu. Tuan-tuan jangan buat pasal, tu bukan hamba. Hamba ni memang dibeli di pasar. Memang kita miliki dia macam kita miliki barang. Tak tahu dah dulu ada geran ke tak ke macam mana kan. Tapi memang kita miliki dia. Macam tuan-tuan tengok cerita Piramli tu kan. Marah kena jual kat pasar tu, ada orang jual hamba. Tu memang cerita dulu memang begitulah. Memang ada pasar hamba. Selalunya mereka yang ditawan, disebabkan kawasan tu ditawan orang-orang dia ataupun mereka jadi tawanan perang, mereka ni akan ditangkap dan dijadikan hamba, dan mereka dia dijual. Dibawa ke sana ke sini. Dan kalau tengok cerita apa yang kat Amerika Syarikat tu, orang-orang Afrika tu adalah mereka yang datang daripada Afrika yang hamba, dari kebanyakan tok nenek mereka tu orang Islam tuan-tuan dulu. Tok nenek mereka orang Islam dekat Afrika, dijual, dibawa ke Amerika untuk jadikan hamba dekat kawasan peladangan, dan mereka lah jadi keturunan hari ni tuan. Ni hamba betul. Bukan hamba tak ada. Hamba lain tak ada. Tu jadi hamba lain dah tu. Bukan tu jadi hamba sek. Dia bukan hamba betul. Dah tak ada. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu dari melihat yang haram, dan juga menjaga hatimu supaya ia jangan fikir yang bukan-bukan. Pertama, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, kan? Katalah kepada orang beriman, peliharalah mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan peliharalah kemaluan mereka. Kenapa Allah Taala sebut dengan absarihim dulu, pelihara mata, kemudian furujahum, kemaluan.
Kenapa? Kerana dia ada kaitan di antara dua ni. Allah SWT dia tak sebut suatu secara sia-sia. Ayat Quran tu dia mesti ada hikmah yang kita kena faham. Kerana bila mata tidak dijaga, dia akan mengaktifkan kemaluan, tuan. Dia begitu, dia memang gitu. Dia takkan ada orang yang tiba-tiba mata jaga baca surah Yasin, tiba-tiba dia ni kerah macam tu. Tak ada, tuan. Dia mesti tengok punca data tengok daripada suatu, maka baru dia akan mengaktifkan itu. Allah Taala sebut tu, wa kullil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Jagalah mata kamu, kata orang mukmin, peliharalah mata kamu dan peliharalah wa yahfazu furujahum, kemaluan. Kerana dia ada kaitan dekat situ. Maka bila jaga mata, dia akan boleh jaga kemaluan. Ini dia cara mudah dia, tuan. Dan kalau tidak jaga mata, dia akan menyebab juga sampai ke hati, dan dia akan berfikir bukan-bukan. Dia baru datang idea, tuan. Datang idea. Tengok benda tu, baru datang idea. Dan benda ni yang bahaya. Bila datang idea ni, dia akan jadi benda yang bahaya. Dan menjaga perutmu daripada makanan yang syubhat atau berlebihan dalam makanan yang halal. Kerana semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan punca bermulanya syahwat. Punca daripada makan tadi, tak jaga mata, kemudian tidak menjaga kemaluan, dia akan menyebabkan tidak menjaga kemaluan, dan dia akan jadi perkara-perkara yang haram daripada kemaluan ni. Apa sahaja yang selain daripada yang sepatutnya halal, maka ia jadi perkara yang haram. Dan kita ingat Nabi sebut bahawa dua perkara yang menyebabkan ramai orang masuk neraka adalah pertama mulut dan juga kemaluan. Dua ni kita kena jaga. Yang keenam, menjaga dua tangan. Maka engkau jaga kedua tanganmu daripada memukul seseorang Muslim. Jangan pukul orang suka hati, keliling orang, gitu kan. Ataupun apa yang tidak disenangi dengan budaya suatu tempat. Kalau orang negara lain, ada orang yang main kepala tu biasa. Pakistan. Saya dulu ada kawan Pakistan, baik waktu belajar. Dia dia di senior lah. Kita bawa degree, dia dah PhD. Dia dah tua lah masa tu. Tapi dia suka main kepala kita. Kita mula-mula kenal dia geram juga kan. Walaupun kawan, tapi dia main kepala kita kan. Tapi bagi dia tu satu benda biasa main kepala orang. Kalau kita kat sini, ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Kita geram gitu kan. Tapi bagi dia main kepala orang ni satu benda biasa. Bagi dia lah. Tapi bagi kita tak boleh. Maka kita kalau tak boleh, jangan kita duk main kepala orang suka. Tak boleh. Tangan ni jangan buat sesuatu yang menyakiti orang. Menyakiti orang. Al-Muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang baik adalah Muslim lain selamat daripada lisanihi wa yadihi. Lidah dia dan juga tangan dia. Tangan ni jangan suka-suka cubit orang. Cubit sakit orang, jentik orang, jangan buat begitu. Jangan menyakiti orang dengan tangan kita pukul orang. Bertumbuk, mudah sangat tumbuk orang. Tangan ni ringan dia tumbuk orang. Dia ingat tangan dia seorang ringan tumbuk orang kan. Jangan begitu. Ataupun apa-apa saja yang menyakiti orang menggunakan tangan. Tak kisahlah dia buat apa pun, menyusahkan orang, pancitkan tayar kereta orang, curi orang punya stand motor, curi orang punya sport rim, apa benda, side mirror, segala benda lah. Paling dosa yang paling dibuat oleh budak lelaki yang main bisikal adalah suka cabut tu steel kat tayar kereta orang. Kereta Mercedes yang mahal tu pakai steel kan, dia tutup tempat pump tu. Suka cabut curi letak dekat kat bisikal dia kan. Budak sekolah rendah selalu buat begitu. Saya kalau dulu balik kampung Kedah, memang selalu lesap saya punya benda tu. Dulu kita kan DIY murah benda tu, bentuk macam peluru lah, bentuk ceroket lah, kita letak kereta kita. Balik kampung mesti hilang. Budak kampung saya curi. Jangan. Apa-apa saja yang menggunakan tangan yang menyusahkan orang, jangan. Mengelakkan daripada menyusahkan orang. Kalau kecil-kecil nakal ni lain lah. Nakal kan. Saya ada seorang yang saya sebut nama dia mungkin tuan kenal. Kecil dia memang nakal. Tuan dia punya nakal dia pergi semayang subuh. Dia tengok pakcik-pakcik yang pergi semayang, kira pelekat, tapi tak pakai seluar dalam. Bila sujud dia jentik tuan, masa kecil. Nakal tu dia. Sekarang alhamdulillah jadi ustaz besar dia. Bukan saya, orang lain. Kemudian mencapai sesuatu yang diharamkan atau menyakiti sebarang makhluk Allah, dan kau jaga pula daripada mengkhianati amanah atau simpanan orang, dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan. Kita tulis guna tangan kan. Ini kita lebih banyak menulis menggunakan tangan. Memang menulis guna tangan lah. Mana lukis tulis guna mulut.
kita akan banyak menaip. Semua dosa tangan, tuan-tuan. Dia tidak kira dosa mulut, dia kira dosa tangan. Walaupun dia akan dikira juga dosa mulut kerana dia kira kalam juga, perkataan-perkataan yang tidak diucapkan tapi ditulis dengan tangan. Ni hati-hati kita komen orang benda yang tak perlu apa semua, jangan. Benda yang menyakiti orang tak payah buat. Jangan dislike ceramah-ceramah agama kan. Dan kita tengok YouTube ceramah ustaz-ustaz. YouTube dia ada video like dengan video dislike, ada dislike. Facebook tak ada dislike kan. Tengok ceramah ustaz mana pun selalunya ada dislike. Yang like 10,000. Ada 500 orang, 300 orang yang dislike. Tak tahu siapa yang dislike tu kan. Tak suka, diam dah lah. Yang dislike tu kenapa ni, orang tu cakap dengan ilmu dia, kita tak setuju, kita lapang dada lah. Yang dislike ni tak elok. Kerana tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu, maka hendaklah engkau jagakan kalammu, tulisanmu, daripada menulis sesuatu yang diharamkan memperkatakannya. Benda yang haram cakap, tulis pun tak boleh juga. Jangan kata saya tak cakap, saya tak sebut, saya cuma tulis je. Saya tak mengumpat dia, saya tak sebut pun, mulut saya tak sebut pun keburukan dia, tapi saya tulis je. Sama je gitu. Dosa juga. Buat dosa memfitnah guna mulut dengan fitnah guna WhatsApp sama je. Buat sebar cerita bohong guna mulut, sebar cerita bohong guna WhatsApp, sama je dosa dia. Tidak ada beza pun. Dia tetap kira berdosa. Sikit lagi. Banyak lagi. Macam panjang ya. Baik, cukuplah sampai tu. Wallahu alam. Kan yang seterusnya tu menjaga dua kaki tu panjang tak tu. Nanti tak sempat kita kalau kita baca separuh nanti kan tak faham pula, nanti lupa. Ini tahun depan baru jumpa balik. Memanglah dah Disember kan. Tahun depan, bulan depan Januari. Tahun depan dah jumpa. Okay, tak apa, kita tawakuf dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada tahun hadapan Januari, menjaga dua kaki, insyaAllah. Dosa-dosa yang berkaitan dengan kaki. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita bincangkan pada malam ni dapat memberi manfaat pada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada golongan orang yang boleh meninggalkan maksiat zahir dan juga maksiat batin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melihara kita daripada dosa. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.